takut kepada Islam ini adakah berlaku secara kebetulan ataupun berlaku ada perancangan? Tadi saudara moderator ada sebut daripada buku yang saya lupa namanya, kan, dia kata perkara ini bukanlah konspirasi tapi adalah realiti. Konspirasi itu kan sebenarnya perkara yang berlaku, cumanya konspirasi ni tak nampak. Konspirasi ni tak dapat dibuktikan, tak nampak. Benda tu berlaku tapi tak nampak. Tak nampak sebab apa? Sebab kita, sebab mereka tidak dedahkan siapakah yang melakukannya, siapakah yang buat, kan? Itu konspirasi. Satu lagi perkara yang realiti sebenar. Jadi kedua-dua ni memang berlaku kepada orang Islam, dilakukan secara terancang untuk beberapa perkara ini. Yang pertama, takut kepada perkembangan dakwah Islam. Jadi tuan pengurusi dan juga rakan-rakan sekalian, saya cuba tengok slide yang saya paparkan ini. Takut kepada pengembangan dakwah Islam. Yang kedua, mereka takut kepada penumbuhan negara Islam. Yang ketiga, mereka takut kepada pembudayaan gaya hidup Islam, lifestyle Islam. Yang keempat, mereka takut kepada pelaksanaan undang-undang Islam. Dan yang kelima, mereka khawatir tersebar keadilan dan akhirnya nampak kecantikan Islam itu sendiri. Saya nak pergi satu-satu sebenarnya kepada setiap satu daripada perkara ini. Apa yang mereka takut? Apa yang mereka takut? Yang pertamanya yang Islamfobia takut, mereka takut kepada pengembangan dakwah Islam. Mereka takut kepada perkembangan dakwah Islam. Apa maksudnya perkembangan dakwah Islam? Islam ni merupakan satu agama yang dia punya nature-nya berkembang. Bila Islam datang, maka sifatnya dia mengajak. Sifatnya mengajak. Oleh kerana itu, bila Islam ni datang ke satu tempat, maka dia akan berkembang sebab melihat akhlak orang Islam, melihatkan agama orang Islam. Dalam masa yang sama, Islam mengamalkan prinsip tauhid, yakni Islamlah satu agama yang benar, dan Islam menganjurkan berbuat baik kepada orang lain, berbakti. Mudah-mudahan dengan cara sedemikian orang boleh menerima Islam. Apabila orang menerima Islam, secara tak langsung orang tidak suka kepada kekufuran. Bila orang terima Islam, orang tak suka kepada kekufuran. Sebab kufur dan Islam ni dia tak boleh duduk sekali. Kan? Bila Islam ni semakin lama semakin banyak, maka agama lain mungkin merasa terancam dengan Islam. Cara hidup lain mungkin akan terasa terancam dengan Islam. Secara tak langsung orang tidak akan suka kepada gaya hidup yang bercanggah dengan Islam. Jadi nature kepada Islam sifatnya mengembang. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran kepada Barat. Sekiranya Islam ni berkembang, Islam ni duduk dan berkembang, maka dia sebenarnya memberikan suatu ancaman. Dan ini tak boleh jadi. Dan perlu untuk dikawal. Jadi oleh kerana itu, kan, pihak-pihak yang menjadi dalang kepada agama-agama yang lain daripada Islam melihat bahawa Islam adalah suatu ancaman kepada mereka. Sekiranya Islam ni menapak, kan, akan lebih ramai orang memeluk Islam. Bila ramai orang memeluk Islam, secara tak langsung orang tak suka mereka. Secara tak langsung orang tak suka nilai-nilai yang dipegang oleh mereka. Nilai liberal, nilai pluralism, nilai sekularisme, nilai gaya hidup yang bebas. Semua ini kita orang Islam, kita tak akan menerima nilai-nilai ini. Kan? Dan Islam dia tak berkompromi, dia tak macam agama-agama yang lain mungkin boleh berkompromi. Agama Hindu mungkin boleh berkompromi
dia agama Buddha mungkin boleh berkompromi, agama lain mungkin boleh berkompromi, tetapi kalau agama Islam, kalau kau Islam kau tak boleh minum arak, kalau kau Islam kau tak boleh main judi. Tegas, firm. Cuma kalau dia nak buat tu lain ceritalah, tapi sudut agamanya kita tak boleh menerima perkara ini. Jadi mereka khawatirkan perkembangan Islam itu sendiri, dan ini menjadi sebab yang paling utama kepada berlakunya Islamfobia. Yang kedua ialah mereka takutkan bila Islam ni berkembang, maka akan berkembanglah nama Islamic State ataupun negara Islam. Ini lagi mereka khawatir. Lagi mereka khawatir sebab bila timbulnya sebuah negara Islam, maka akan timbullah negara yang mencabar kuasa besar dunia. Negara yang mencabar kuasa besar dunia. Jadi sebagai sebuah negara Islam, kesetiaan kita kepada Islam. Takkanlah kita nak setia kepada musuh-musuh Islam. Kan? Takkan kita nak setuju dengan musuh-musuh Islam. Maka kelahiran sebuah negara yang bila disebut kita sebuah negara Islam, ini menjadi suatu kekhawatiran kepada mereka, kepada Yahudi, kepada orang Kristian, mungkin khawatir tentang perkara ini. Kalau di luar negara, itu yang mereka khawatirkan. Kalau dalam negara, itu isu yang saya akan sebut selepas-lepas ni lah. Jadi ini yang kedua yang mereka khawatirkan tentang apa tadi, kewujudan negara Islam. Yang ketiga yang mereka khawatirkan apa dia? Mereka khawatirkan kepada pengembangan cara hidup Islam. Kenapa mereka khawatirkan perkara ini? Apabila gaya hidup Islam ni berkembang, maka dia punya pendapatan kepada syarikat, pendapatan kepada industri mungkin akan terjejas. Kan? Mungkin sport akan bermasalah. Kan? Sport, sukan yang tak menutup aurat, misalnya orang Islam mementingkan aurat, kan? Mungkin akan timbul di situ sikit sebanyak masalah dari sudut situ, kan? Begitu juga dengan industri hiburan, kan? Bila datangnya hiburan, kan, gaya hiburan orang Islam mungkin lain, fashion pakaian orang Islam mungkin lain. Dalam sehari dua ni kita dikhabarkan bahawa syarikat Disneyland banyak yang dah tutup kerana musim COVID ni nak buat macam-macam filem apa semula dah terkesan besar, kan. Mungkin dia punya perjalanan syarikat, perjalanan industri seperti ini mungkin akan menurun, kan. Begitu juga kalau kita tengok bila orang perempuan semua dah pakai tudung, kan, semua dah pakai tudung, maka kan gaya hidup lifestyle barat yang mungkin pakaian selai dua helai, pakaian yang pakai yang ada setiap hari lah, boleh kita kata ada fashion baru, dunia fashion, kecantikan, alat solek, makeup. Ini bukan kecil punya bisnes. Bukan kecil punya bisnes, besar, bisnes ni besar. Kita tengok dia punya majalah-majalah tu, bukan kecil-kecil bisnes, besar bisnes ni. Jadi kalau orang masyarakat memeluk Islam, akan berlakunya perubahan gaya hidup ini, maka dia akan memberikan kesan besar kepada industri, akan memberikan kesan besar kepada syarikat dan juga kepada pemodal-pemodal ini yang terpaksa menukar dan berlakunya berlakunya perbezaan nilai, dan ini akan menjejaskan. Seterusnya ialah mereka takut juga kepada keadilan Islam. Bila dilihat satu sistem yang cantik dalam sistem perundangan Islam, maka ini akan memberikan suatu gambaran bahawa keadilan yang dilakukan oleh Barat ini keadilan yang berteraskan kepada manusia. Yang ini yang cuba nak dibawa dalam agama, dalam negara Islam, keadilan dalam pemerintahan, yang disebut tentang hukum riba, yang disebut tentang tentang dalam sistem mahkamah, kan,
Ini semua perkara yang mungkin boleh memberikan suatu kesan yang besar kepada Barat. Sebab itu mereka sangat membenci Islam, kan. Mungkin orang-orang biasa ni diperguna-gunakan. Dia punya, kita kata dia punya pihak yang merancang di belakang bila melihat Islam ni berkembang, dan ini boleh menjadi suatu ancaman kepada Barat. Ini contoh kalau kempen yang ada dekat Amerika lah, Never Sharia Law in America. Satu kempen yang pernah dibuat lah. Maknanya kan, bila kempen-kempen ini, bila dilihat Islam nampak berkembang, adalah pihak-pihak yang sengaja berperanan, sebab perkara kat dunia ini, untuk makluman kita semualah, bahawa perkara ini tidak lepas daripada ada perancangan, ada pihak-pihak yang merancang, yang kita panggil dengan konspirasi. Itu pun tak nampak, tetapi kita yakin perkara itu wujud, sebab tidak berlakunya sesuatu perkara ini secara sendiri. Dia mesti ada pihak yang mencaturkan kat sini, menyatukan kat sini. Dia ada pihak yang merancang perkara berkenaan. Jadi bila mereka melihat kebangkitan Islam, dan ini akan menyebabkan suatu kesan yang akan memberikan topik yang hangat, dan akan mengancam Barat. Okey. Saya nak menarik perhatian sidang penonton, rakan-rakan yang melihat pada malam ni tentang berlakunya 11 September tahun 2001. Masa tu pengurusi majlis kita ni umur berapa tahun? Tahun 2001. Saya lahir 18-11, jadi tak lahir lagi. Tak lahir lagi. Okey. Jadi tahun 2001 lah. Okey. Jadi nak ceritanya pada tahun 1998, rentetan saya nak cerita sikit tentang apa yang berlaku pada 11 September. Mungkin korang pada masa tu berada di alam apa dah, nak kata alam barzah, bukan alam barzah, tak mati lagi kan. Berada di alam di alam Tuhan lah kan. Nak kata alam rahim pun tak wujud lagi. Okey. Tahun 1968, ketika itu Afghanistan telah pun dikuasai oleh kumpulan Taliban. Di Afghanistan, yang menang dan juga menguasai di Afghanistan itu bermula daripada 1996, 1998 mereka menguasai negara Afghanistan, memerintah dengan cara dan bentuk yang Islam lah, tetapi agak malang lah sikit pada masa itu. Cara mereka tu agak kasar, keras. Cara mereka agak kasar dan keras. Tapi walau macam mana pun, kewujudan negara ini dilihat oleh Barat, kan, sebagai negara yang akan memberi ancaman kepada dunia pada masa itu. Bila? Tahun 1968 lebih kurang. Dia ada negara Islam Taliban di Afghanistan. Dan kecenderungan negara-negara di Timur Tengah pada masa itu, kecenderungannya seolah-olah memberikan suatu kekuatan dan kesokongan kepada Islam, aliran Islam. Dan ini mereka tengok, dia kata ini jahat, ini cukup bahaya, ini cukup bahaya. Kerana kalau dibiarkan perkara ini berkembang, negara-negara Arab yang menyokong mereka, kan, bila dah ada negara yang tak sokong ni, dia akan membentuk satu kumpulan yang kuat, yang boleh membentuk suatu peta dunia lain. Jadi sebab itu Barat melihat ini satu ancaman. Maka sebab itulah antara sebab dan punca kenapa berlakunya 11 September, peristiwa itu yang menyebabkan berlakunya apa kita panggil World Trade Center, bangunan yang ada kat mereka tu dimusnahkan, dan dikatakan dilakukan oleh orang Islam, wallahu alam. Dan apa yang kita lihat selepas itu ialah mereka membuat kempen untuk nak memerangi orang Islam dan mengaitkan orang Islam dengan keganasan. Jadi dengan kata lain, mereka menggunakan poin itu
untuk membangkitkan emosi orang-orang barat benci kepada Islam. Kalau korang tengok statistik yang benci kepada Islam, marah pun benci masjid apa semua ni, selepas daripada 11 September, banyak tahun 2001, 2002 tu banyaklah masjid-masjid yang telah pun yang dirobohkan, yang orang marahlah kepada orang Islam ni kata kan. Jadi di sinilah yang kita sebut sebagai kalau kita bermula daripada generasi korang ni, generasi selepas daripada 11 September, maka sinilah yang kita cuba bawa bincang. Selepas daripada itu, mereka menjadi kuasa besar dunia, dan yang kita cuba kaitkan 5 perkara ni lah. Mereka takut perkembangan dakwah Islam, mereka takut penubuhan negara Islam, dan mereka buat satu Islamic State, dan mereka kata Islamic State ni zalim, jahat, bunuh orang, tembak orang, yang kalau pernah tengok tak yang dekat video, orang yang pakai baju kuning tembak seorang-seorang, kemudian dah tembak pula darah disembelih, kemudian sembelih darah tu diletakkan dalam palung, kemudian nampak darah tu menitik satu-satu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nak memburukkan kata orang Islam. Entah ya entah tidak perkara tu berlaku. Entah batang pisang aja kan, patung yang buat batang pisang aja, mereka begitu. Jadi semua tu adalah bagi saya satu bentuk untuk nak memburukkan Islam. Bagi apa? Bagi ni bagi untuk nak mengawal perkembangan dakwah Islam, bagi mengawal penubuhan negara Islam, bagi mengawal lifestyle Islam ni supaya tidak mempengaruhi penduduk yang lain, dan juga pelaksanaan Islam dan keadilan Islam dan keindahan Islam ni tidak dilihat. Yang lebih penting daripada itu, kuasa besar dunia Amerika ni tidak diganggu. Itu yang dapat saya respon tentang soalan tadi.